Belanjawan tambahan kali ini agak banyak, 7 bilion pengurusan dan 7 bilion pembangunan. Saya berbahas secara sekaligus, secara umum, lebih kurang 15 bilion. Malaysia mengamalkan dasar demokrasi, berparlimen, raja berperlembagaan. Ianya berjalan sejak daripada merdeka sampailah sekarang. Dalam perjalanan itu kadangkala ada cacat celahnya, tetapi secara keseluruhan ianya berjalan dengan baik. Sistem pilihan raya berjalan setiap 5 tahun atau kurang 5 tahun memandangkan keperluan semasa. Oleh itu, dalam sistem pilihan raya, ada yang menang, ada yang kalah. Saya ingin tekankan di sini iaitu pegawai-pegawai kerajaan di Malaysia ini, peranan mereka amat baik. Mereka tidak kira kerajaan mana yang menang, parti mana yang menang, mereka akan bekerja di bawah government of the day. Inilah sikap pegawai-pegawai kerajaan kita yang boleh dipuji. Barangkali ada cacat celah seorang dua di sana di sini, tapi secara umumnya itulah sikap pegawai kerajaan yang dilatih daripada zaman British sampailah sekarang ini. Kita lihat dalam perjalanan demokrasi pilihan raya, beberapa negeri bertukar pemerintahan. Misalnya Kelantan, daripada Perikatan kepada PAS, kepada Barisan Nasional dan balik kepada PAS bersama dengan Pakatan Rakyat, dan begitulah juga Pulau Pinang. Pemerintahannya daripada Parti Perikatan kepada Gerakan, kemudian kepada Barisan Nasional, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Begitu juga di negeri Kedah, bertukar pemerintahan daripada pemerintahan Barisan Nasional kepada Pakatan Rakyat dan sekarang kepada Perikatan Nasional. Selangor, daripada Barisan Nasional berubah kepada Pakatan Rakyat 2008, kemudian Pakatan Harapan 2018. Sabah sering bertukar pemerintah, tetapi sikap pegawai kerajaan begitu baik sekali. Mereka bekerja di bawah government of the day. Ini kita boleh beri pujian kepada pegawai-pegawai kerajaan. Saya sendiri bila menjadi Menteri Pertahanan masuk ke pejabat, memang kita menjadi pembangkang begitu lama. Kita bimbang. Tak ada kerjasama daripada pegawai kerajaan. Tetapi saya dapati mereka bekerja sama, bahkan berbincang, terbuka. Bahkan ketika Defence White Paper dibuat, ada pegawai-pegawai ini yang bekerja sampai larut malam tanpa menuntut tambahan allowance, semata-mata berkhidmat di bawah kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Ini sifat yang ada kepada pegawai-pegawai kerajaan dalam selama ini mereka berkhidmat di bawah government of the day. Tapi kita lihat perubahan yang berlaku mutakhir ini sejak 2018, ia ada sedikit kelainan. Kerajaan yang dimandatkan oleh rakyat akhirnya bertukar di tengah jalan. Dan cara pertukarannya berlaku berbagai-bagai tafsiran. Tetapi kajian perlu dibuat sama ada pegawai kerajaan berkhidmat seperti biasa. Ini penting. Sebab rekod perkhidmatan mereka begitu baik selama ini walaupun berlaku pertukaran kerajaan. Tapi kali ini pertukaran agak pelik. Kita lihat di Barisan
menteri. Kita tak faham kadang-kala itu. Rakan kita daripada Barisan Nasional dan UMNO yang kuat berlawan dengan kami. Tak apalah, itu politik. Tapi bila bertukar kerajaan, kita lihat mereka berada jauh nun di sana. Yang lawan mereka paling kuatlah jadi Perdana Menteri sekarang. Tokoh reformasi 20 tahun menjadi orang nombor 2. Menteri Keuangan tak apalah, orang profesional dilantik sebagai senator dan jadi Menteri Keuangan. Menteri Pendidikan dalam pilihan raya UNI nombor 3 jadi paling kanan. Parit sulung jauh daripada di mana. Sedangkan ini orang-orang yang tegar mempertahankan parti mereka. Tapi berlaku begini sekarang ini. Sebab itulah bagi kami menghormati mandat rakyat itu cukup penting. Sebab kita semua akan melanjutkan perjuangan untuk memartabatkan Malaysia ini dalam jangka masa yang panjang. Ini masalah COVID sekarang. Menteri-menteri kita belum lagi keluar negara. Bila keluar negara menghadapi sidang-sidang antarabangsa, ini akan ditanya, berapa orang lagi akan lompat untuk menguatkan kedudukan? Berapa orang lagi akan lari? Kalau begini kerajaan ianya tidak stabil. Bila dibuka selepas COVID nanti, pelabur-pelabur akan bertanya, melihat keadaan sebegini rupa. Oleh itu, soal mandat ini soal yang paling besar. Bukan soal yang kita main-main. Karena ianya adalah yang kita warisi sejak daripada merdeka sehingga sekarang. Ya, kita akui ada benda yang tidak kena, tidak sempurna. Masa kami menguasai Kelantan dahulu, adalah beberapa perkara yang dianggap diskriminasi terhadap Kelantan. Ya, kita berlawan dalam bentuk wakil-wakil kita di Parlimen, daripada menteri besar dan sebagainya. Karena kita menghormati keputusan rakyat. Tapi sekarang, keputusan rakyat kita tidak pedulikan lagi. Yang lebih membimbangkan sekarang ini, kalau wakil rakyat boleh dijual beli, ada seorang bilioner daripada antarabangsa datang boleh menguasai Malaysia. Peruntukan untuk membeli satu orang katalah 3-40 juta. Bagi seorang bilioner luar negara itu kecil. Hanya cukup mencari 112 orang dapat kuasai Malaysia. Tak kiralah sama ada belah sana atau belah sini. Ia membuka ruang kepala jual beli. Ini yang membimbangkan kita, yang report polis telah dibuat, terutama di Sabah. Kalau ianya benar, kita meletakkan Malaysia dalam keadaan yang berbahaya pada masa akan datang. Sebab pelobi-pelobi antarabangsa amat gemar untuk menguasai ahli parlimen dan seterusnya menguasai kerajaan. Inilah yang kita bimbang apabila mandat rakyat tidak dihormati. Sebab itu kita harap kami sendiri memang bila berada memerintah hari itu, bila kami melihat di Cameron Highland Pakatan Harapan kalah, di Tanjung Piai Pakatan Harapan kalah, Kimanis Pakatan Harapan kalah, kami menjangkakan pada akan datang kemungkinan Pakatan Harapan kalah. Kerana tren rakyat sudah mula menolak Pakatan Harapan. Kami berbincang dan berusaha bagaimana supaya rakyat terus menyokong kami secara demokrasi. Tetapi bila diambil di tengah jalan sebegini rupa, secara backdoor, secara begini rupa, payah kita nak terima. Sebab kita bukan dikalahkan oleh rakyat. Bagaimana pula penglihatan daripada pelabur-pelabur asing? Mereka akan lihat ini semua. Artinya kerajaan boleh berubah jikalau beberapa wakil rakyat membuat perubahan. Dan ini yang menyebabkan kita lihat keadaan negara
mungkin menyebabkan ianya tidak stabil. Sebab struktur politik kita hilang. Sekarang, Perikatan Nasional. Ada parti di kalangan pemerintah tak menerima. Barisan Nasional 2 malam yang lepas tidak menerima Perikatan Nasional. Perikatan Nasional sekarang didaftarkan hanya 3 buah parti. Artinya yang memerintah itu sendiri tidak stabil. Menyebabkan dia menjadi pemerhatian rakyat di seluruh dunia. Ini tambahan pula kita berada dalam negara Commonwealth. Negara Commonwealth sistemnya lebih kurang semuanya hampir sama dengan sistem British. Imam Muhammad, Ketua Raja. Belakang. Imam Muhammad, saya ingin bertanya, Yang Berhormat menyebut bahawa mandat rakyat itu keutamaan untuk kita membentuk demokrasi. Kami di pihak Perikatan Nasional menyatakan memang benar kami mendapat majoriti atas mandat rakyat yang telah memilih kami sebagai wakil rakyat. 113 orang yang menyokong Perikatan Nasional ketika undi memilih speaker itu mendapat mandat rakyat yang sepenuhnya. Dan kami memperolehi yang kekuatan apabila ada kesatuan di kalangan ahli-ahli yang menyokong kami ini. Dan pihak PH telah gagal apabila sendiri berpecah dan menyebabkan rakyat hilang keyakinan kepada Pakatan Harapan. Itu sebenarnya yang telah dilihat oleh rakyat. Muafakat lawan perpecahan dan muafakat telah menang untuk pembentukan kerajaan baru ini. Itu bukan rakyat, itu wakil rakyat. Saya sebut tadi, rakyat telah memilih kami. Yang saya bercakap begitu panjang, rupanya Syed tak faham. Ketua Raja, tidak. Ketua Raja minta penjelasan sikit. Apa pandangan Ketua Raja berkait dengan kemenangan bersiri yang diperolehi oleh Perikatan Nasional dalam semua PRK? Adakah ini menunjukkan bahawa rakyat sekarang telah berpindah mandat lebih menyukai PN daripada PH? Mana ada kaitan? Sebab itu kita lihat ucapan daripada beberapa orang wakil rakyat khasnya BN dan UMNO. Saya perhati. Mereka pun merasa gusar. Misalnya wakil daripada Padang Rengas. Orang lama jadi menteri. Dia kata not by the people this government. Tidak daripada rakyat. Dan beberapa orang wakil yang lain mengatakan kami sebenarnya sedia menunggu sehingga pilihan raya akan datang. Bila di tengah jalan, ambil sebegini rupa, dia menyebutkan keadaan negara tidak stabil. Ini saya kata belum lagi kita dapat pergi ke United Nations, ke Geneva, ke London, ke bincang di peringkat ASEAN dan sebagainya. Ya, orang akan bertanya. Kota Raja. Kota Raja Kanga minta. Kanga. Kota Raja. Banyak peminat. Yang mana yang Muhammad nak? Kota Raja, Sepang. Kanga. Mana yang Muhammad nak? Kanga. Terima kasih, Muhammad. Yang Muhammad minat balik. Silakan balik. Saya mengikuti perbahasan Yang Berhormat. Saya tengok begitu berilmiah. Terima kasih, Yang Berhormat. Cuma saya nak tanya Yang Berhormat, adakah Yang Berhormat bersetuju dengan Baling, waktu ketika Pakatan Harapan memerintah, bukankah bermulanya, minta maaf ya, isu loncat-loncat zaman Pakatan Harapan. Selepas tu, keduanya, bukankah ini semua berlaku kerana dengan tiba-tiba peletakannya jawatan Yang Berhormat langkawi. Ini puncanya. Jadi bila Yang Berhormat sebut, apa Yang Berhormat sebut tadi betul, pergi luar negara, dia akan tanya kenapa, siapa lagi nak loncat dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya Yang Berhormat, punca loncat-loncat dan punca semua ini berlaku, apa yang Yang Berhormat sebutkan tadi, kami mengambil kesempatan ataupun semua rakyat tentukan semua, adalah kerana Yang Berhormat langkawi sebagai pengurusi waktu ketika itu dalam Pakatan Harapan meletakkan jawatan tanpa merujuk kepada presiden, semua presiden. Dia ada panggil pengurusi kepada semua presiden parti yang waktu itu sentiasa adakan mesyuarat. Itu adakah Yang Berhormat setuju dengan saya? Kota Raja Kanga minta sikit. 30 saat. Okay. Terima kasih Kota Raja. Pakai tak berucap dah saya.
30 saat. Terima kasih Kota Raja. Yang Berhormat Kota Raja lah, bagi jalan ke tidak. It's your floor Yang Berhormat. Okey, terima kasih Kota Raja. Saya cuma nak tanya Kota Raja, kebanyakan kalau bukan semua pun, saya ingat lebih pada 90% calon-calon yang dipilih sebagai ahli parlimen, mereka ini bertanding dengan watikah yang datang daripada parti politik. Jadi sudah tentulah apabila setengah tu membuat keputusan untuk lompat parti ini, mereka sebenarnya mengkhianati rakyat yang memilih wakil yang dicalonkan oleh parti politik. Jadi saya nak tanya dengan Kota Raja, setuju atau tidak untuk kita segera menggubal akta anti lompat parti? Kita bersetuju, di antaranya cadangan daripada Padang Rengas itu perlu dibincang. Pihak jawatankuasa yang lebih tinggi boleh berbincang soal lompat parti ini, kerana kita tidak mau menjadi trend pada masa yang akan datang. Kita lihat dalam kami dulu, dan termasuk daripada pihak lawan, sayangkan Langkawi. Ada nak buat usul supaya Langkawi kekal 5 tahun daripada pihak pembangkang, terutama daripada Kota Baru. Usul Perdana Menteri Langkawi sampai 5 tahun. Dan yang sekarang jadi menteri daripada Gombak dan Pagoh, orang yang sayang kepada Langkawi. Rupanya sayang itu penuh dengan racun. Sayang di bibir mulut, tidak di hati. Mereka lah yang menggulingkan Langkawi. Dan dilantik pula oleh rakan-rakan UMNO dan BN sebagai Perdana Menteri. Orang yang macam ini. Itu yang saya rasa pelik. Sekurang-kurang bila jadi begitu, UMNO lah mengambil peluang meletakkan orang mereka. Sekarang kita lihat Bagan Datuk entah di mana. Yang apa itu Pekan entah di mana. Yang saya Kina Batangan. Saya dalam parlimen dulu tahun 1999 hingga 2004, dia bising setiap kali bercakap. Sekarang tempat yang sama dia duduk, sedangkan dia orang yang setia dengan perjuangan. Kalau begitu kita nak naik jadi pemimpin akan datang, kita kena khianati parti kita, baru kita boleh naik. Ini trend yang tidak baik. Bila orang yang mengkhianati bosnya sendiri dilantik Perdana Menteri, dia sanggup mengkhianati yang lain. Jangan kita seronok sekarang. Sebab dia khianat sekali kepada bos, dia boleh khianat pada orang lain. Janganlah berlindung di balik doa yang dipancarkan setiap hari diulang. Sebab kami dulu bermusuh dengan Langkawi. Yang Berhormat Kota Raja, Tuan Speaker, boleh tak saya mohon pencerahan sebagai ahli Parlimen Pucak Borneo, tak atas boleh. kapasiti sebagai Parlimen Pucak Borneo. Menteri duduk. Dah. Pucak Borneo tak boleh. Tak payah Tak boleh, Menteri. Kapasiti sebagai Tak ahli payah Timbalan Parlimen Menteri. Pucak Borneo. Duduk. Timbalan Menteri Saya duduk. simpati. Duduk. Tak payah Tak boleh cakap. Pucak Borneo. Tak payah cakap. Duduk. Saya simpati yang setia dengan perjuangan UMNO dengan BN. Sekarang lepas ke hujung, yang mengkhianati berada di Berhormat Kota hadapan. Raja, nak bawa Termasuk menipu bos mereka Berhormat Kota daripada Raja. parti Bersatu. Sehingga Langkawi terpaksa buat parti lain. Kalau begini cara kita berpolitik, iaitu yang nak guna lain dia khianat, bahasa apa ya? Yang mengkhianati bos sendiri itu diangkat menjadi nombor 1. Saya pun bercadang nak khianat parti saya Yang pada Berhormat, masa akan datang. Yang Berhormat, ini yang setia Yang Sebab Berhormat. mungkin Yang saya setia akan ni. jadi nombor 1 pula. Yang setia nak cakap Kota sikit Raja. Berhormat. Ni yang setia. Saya yang setia. Ya. Saya sebab Yang Berhormat Kota saya Raja setia. pilih yang Cuma- mana? Pasir Mas. Saya pilih balik. Berhormat. Saya Apa? sukar. Pilih baling lagi. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Dia nak baling lagi. Pasir Mas ni. Saya hormat dengan Yang Berhormat sebagai abang mat saya. Yang Berhormat, begini. Bukankah yang membuka ruang hari itu untuk loncat-loncat ni waktu zaman Pakatan Harapan? Kalaulah waktu itu Bagan, Kota Raja, semua bersetuju tidak beri ruang kepada siapa-siapa meloncat, takkan mungkin perkara ini berlaku sampai ke hari ini dan masih dibincangkan isu loncat-loncat parti ini Yang Berhormat. Okey, Kalau setuju. Baling tak sokong, dia tak dapat jadi Perdana Menteri. Kerana Baling termasuk Padang Rengas waktu itu sokong. Itu berkaitan dengan Pagoh. Ini cerita Langkawi. Pagoh ni Yang Berhormat. Saya sebut Ayat gini, Quran, wa ma karumallahi wallahi khairul makin. Allah, ini rancangan Allah yang membuat Ya, Pagoh semua jadi rancangan Perdana Allah. Menteri.
Ini kerana Tambah daripada Langkawi PAS. letak PAS ni semua jawatan. anugerah Allah. Kerana Langkawi letak jawatan, bukan ditolak Langkawi. Langkawi telah meletakkan jawatan setelah dirayu Saya sebut oleh di Tuan sini, Duli Tuanku, masih perkara yang lagi berlaku ni letak jangan jawatan. berulang. Itu isu dia Balikan sekarang. Bukannya mandat rakyat kepada mereka yang tidak berhak rampas. dapat mandat. Terima Pagoh kasih. tidak rampas Okey, Kota Raja, daripada setuju. Langkawi. Oh, dah duduk. Itulah hakikatnya.